Hello. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan soalan untuk bab 5, indeks dan logaritma tingkatan 4. Dalam video yang lepas, kita telah membincangkan soalan indeks. Jika anda ingin menonton video itu, anda boleh menekan link yang saya sertakan di bawah. Dalam video ini, kita akan fokus pada soalan logaritma sahaja. Semua soalan ini ialah soalan sebenar SPM yang popular. Jadi, pastikan anda menontonnya sehingga tamat. Tanpa membuang masa, marilah kita lihat pada soalan 1. Selesaikan persamaan log 3 4x tolak log 3 2x tolak 1 sama dengan 1. Pertama sekali, kita perhatikan apakah yang terdapat di kiri dan kanan persamaan. Di sebelah kiri, kita nampak terdapat dua sebutan log dan simbol di antara mereka ialah tolak. Manakala di sebelah kanan, terdapat satu nombor, iaitu 1. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita perlu asingkan sebutan log dengan sebutan nombor seperti ini. Sedangkan sebutan log dan sebutan nombor sudah diasingkan di kiri dan kanan, maka kita boleh menggunakan hukum logaritma untuk menggabungkan dua sebutan log di sebelah kiri. Dua sebutan log ini boleh digabungkan sebab asas mereka adalah sama, iaitu 3 dengan 3. Dan simbol antara mereka ialah tolak kan? Maka kita boleh menggunakan hukum logaritma yang kedua ini untuk menggabungkan mereka. Jadi kita boleh menggabungkan mereka jadi log 3 kurungan 4x per 2x tolak 1. Di mana asasnya ialah 3. Boleh? Sama dengan 1. Ini merupakan bentuk logaritma. Untuk mencari nilai x ini, kita perlu menukarkan bentuk ini kepada bentuk indeks supaya log akan hilang. Jadi kita perlu pindahkan asas 3 ini ke sebelah kanan. Apabila 3 pindah ke sebelah kanan, kita akan dapat 3 kuasa 1 di sebelah kanan. Manakala sebelah kiri hanya tinggal 4x per 2x tolak 1 saja. Jadi kita salin 4x per 2x tolak 1 sama dengan 3 kuasa 1. Lepas tu kita perlu buat apa? Kita hanya pemudahkannya sahaja. 4x per 2x tolak 1 sama dengan 3. Kemudian kita boleh pindahkan 2x tolak 1 ke sebelah kanan. Jadi kita dapat 4x sama dengan 3 kurungan 2x tolak 1. Letak tanda kurung lebih baik sebab 3 ini perlu darab kedua-dua sebutan ini. Dan sebelah kiri 4x salin. Sebelah kanannya apa? 3 darab 2x, 6x. 3 darab dengan negatif 1, negatif 3. Kemudian kita boleh pindahkan 6x ke sebelah kiri. 4x tolak 6x sama dengan negatif 3. Kemudian sebelah kiri kita dapat negatif 2x sama dengan negatif 3. Akhir sekali kita boleh pindahkan negatif 2 ni ke sebelah kanan. Jadi kita dapat x sama dengan 3 per 2. Ini merupakan penyelesaian. Tetapi bagaimana kita boleh tahu ini merupakan jawapan yang tepat? Sebenarnya kita boleh semak jawapan dengan menggantikan nilai x ini ke dalam persamaan asal, iaitu log 3 4x tolak log 3 2x tolak 1 sama dengan 1. Jadi, kita gantikan x sama dengan 3 per 2 ke sebelah kiri persamaan. Kita boleh tulis di sini, kiri sama dengan log 3 4 kurungan apa? 3 per 2 kan? Tolak log 3 2 kurungan 3 per 2 tolak 1 tutup kurungan. Dan selepas tu kita boleh permudahkan seperti biasa. Log 3, 4 darab 3 per 2 dapat apa? Ini kamu boleh tekan kalkulator. Kamu akan dapat 6. Manakala sebelah sini kita dapat apa? 2 dengan 2 boleh dimasukkan. Jadi kita tinggal 3 tolak 1. Maka kita dapat
2. Sedangkan kedua-dua log ini mempunyai asas yang sama, maka kita boleh gabungkan mereka menjadi satu log, iaitu 6/2. Lepas tu, kita dapat log 3, 3. Dan kita semua orang tahu log 3 sama dengan apa? 1 kan? Ini merupakan nilai untuk sebelah kiri. Dan kita nampak kanan juga adalah 1. Kalau nampak nilai kiri dengan nilai kanan adalah sama, bermaksud X sama dengan 3/2 ni adalah jawapan yang tepat. Ini merupakan cara untuk menyemak jawapan. Baik, seterusnya kita lihat pada soalan 2. Diberi bahawa log 4X sama dengan log 23, cari nilai X. Pertama sekali, kita perlu perhatikan apakah yang terdapat di kiri dan kanan persamaan. Di sebelah kiri terdapat satu sebutan log dan di sebelah kanan juga terdapat satu sebutan log. Dalam keadaan ini, jangan pindahkan log ke kiri ataupun ke kanan. Biar satu log di kiri dan satu log di kanan sahaja. Kemudian kita perlu memastikan kedua-dua log ini mempunyai asas yang sama. Biasanya kita perlu menukarkan asas yang besar ini kepada asas yang kecil, iaitu kita perlu tukarkan 4 ini kepada 2. Maka kita boleh menulisnya sebagai log X per log 4, di mana asas mereka ialah 2. Okey, kita akan tukar 4 kepada 2. Dan sebelah kanan, kita hanya salin saja log 23. Boleh? Kemudian kita boleh tulis log X per log 2 kuasa 2. 4 ini boleh ditulis sebagai 2 kuasa 2 dan asas mereka masih dikekalkan iaitu 2. Sebelah kanan pun sama, log 3 asas 2. Selepas itu, kita perlu pindahkan kuasa 2 ini ke depan log dengan menggunakan hukum logarima. Jadi kita dapat log X per 2 log 2. Di mana asas masih dikekalkan iaitu 2. Dan sebelah kanan pun sama, kita salin saja log 2, 3. Kemudian kita tahu log 2 sama dengan 1 kan? Jadi 2 darab 1 dapat 2. Kita boleh tulis log X per 2. Di mana asas untuk log ialah 2. Dan sebelah kanan masih disalin log 3 asas 2. Untuk kelihatan kemas, elakkan pecahan di sebelah kiri. Jadi kita boleh pindahkan 2 ini ke sebelah kanan. Kita akan dapat log X asas 2 sama dengan 2 log 3 asas 2. Sampai tahap ini, kita masih belum boleh mencari nilai X sebab perkali untuk log ini ialah 1. Perkali untuk log ini ialah 2. Sedangkan perkali tak sama, maka kita tak boleh bandingkan X dengan 3 ini. Jadi apakah yang kita perlu buat? Kita perlu pindahkan 2 ini ke belakang log. Kita akan dapat log X sama dengan log 3 kuasa 2, di mana asas mereka ialah 2. Kemudian kita permudahkan seperti biasa. 3 kuasa 2 ialah apa? 3 kuasa 2 ialah 9. Maka kita boleh menulis log X sama dengan log 9, asas ialah 2. Sedangkan kedua-dua log ini mempunyai asas yang sama iaitu 2 dan perkali bagi mereka ialah 1. Maka kita boleh bandingkan isi kandungan ini dengan isi kandungan ini. Jadi jawapan kita adalah apa? X sama dengan 9. Jika anda ingin menyemat jawapan, anda juga boleh menggantikan X sama dengan 9 ini ke dalam persamaan asal, iaitu log 4X sama dengan log 23. Dan lihat sama ada yang memuaskan persamaan ini. Jika memuaskan, maka X sama dengan 9 ialah jawapan yang tepat. Boleh? Baik, seterusnya kita lihat pada soalan 3.
Diberi bahawa log 2 sama dengan P dan log 3 sama dengan A, ungkapkan log 27M per 4 dalam sebutan P dan A. Baik, kita diberikan dua maklumat, iaitu log 2 sama dengan P dan log 3 sama dengan A. Kita perlu menjawab soalan ini, iaitu log 27M per 4. Untuk soalan seperti ini, saya ingin berkongsikan satu teknik yang sangat mudah untuk anda. Pertama sekali, kita perlu mengenal pasti semua asas dan semua isi kandungan untuk maklumat dan soalan yang diberikan. Jadi di sini kita mempunyai asas M, isi kandungan 2, asas M, isi kandungan 3, asas M, isi kandungan 27M per 4. Antara ke-6 sebutan ini, sebutan manakah muncul paling kerap? Jawapannya lah M kan? M muncul 3 kali. Nampak tak? Jadi, di sini M perlu menjadi asas. Sebutan yang paling kerap muncul akan menjadi asas untuk kesemua log di sini. Boleh? Sedangkan kedua-dua maklumat ini dan soalan yang diberikan mempunyai asas M kan? Maka kita boleh terus menjawab soalan ini. Baik, kita mulakan dengan satu sebutan sahaja, iaitu log M 27M per 4. Kita perlu menggunakan hukum logarima untuk mengasingkannya kepada beberapa sebutan, supaya akhirnya kita dapat sebutan P dan R. Jadi kita boleh guna hukum logarima yang keberapa? Hukum logarima yang kedua. Sini kita nambah bahagikan. Kalau ikut hukum logarima yang kedua ini, kita boleh asingkannya menjadi dua sebutan log. Okey, dengan simbol tolak di antara mereka. Jadi kita boleh tulis log 27M tolak log 4, di mana asas mereka ialah M. Nampak tak? Satu log asingkan jadi dua log. Kemudian kita nampak apa? 27 darab dengan M kan? Jadi kita boleh asingkannya sekali lagi menjadi log 27 tambah log M, di mana asas mereka ialah M. Boleh? Satu log boleh asingkan jadi dua log berdasarkan hukum logarima yang pertama. Kemudian, tolak log M4 ini kita salin saja. Selepas itu, 27 ini boleh ditulis sebagai 3 kuasa 3. Kenapa kita perlu tulis 3 kuasa 3? Sebab kita mesti tulis sesuatu yang berkaitan tentang dua maklumat ini. Nampak tak? Kita ada isi kandungan 2, isi kandungan 3. Maka 27 ini perlu ditukar kepada nombor yang kecil seperti 3 ataupun 2. 27 ini boleh ditulis sebagai 3 kuasa 3. Log MM ini boleh ditulis sebagai 1. Dan 4 ini boleh ditulis sebagai 2 kuasa 2. Maka kita tulis log 3 kuasa 3 tambah dengan 1 tolak dengan log 2 kuasa 2. Asas mereka ialah M. Kemudian kita boleh pindahkan 3 ni ke depan log dan 2 ni ke depan log. Dan kita akan dapat 3 log 3 tambah dengan 1 tolak dengan 2 log 2, di mana asas mereka masih ialah M. Akhir sekali, kita perlu gantikan log M3 dan log M2 masing-masing dengan A dan P. Boleh? Jadi ingat log M3 ialah A, log M2 ialah P. Maka kita dapat 3A tambah 1 tolak 2P. Ini merupakan jawapan. Sebab soalan minta kita nyatakannya dalam sebutan P dan A. Asalkan akhirnya ada A dengan P, maksudnya betul lah. Baik, seterusnya kita lihat pada soalan 4. Diberi bahawa log B sama dengan X, log C sama dengan Y, ungkapkan log 8B per C dalam sebutan X dan Y. Bermaksud jawapan akhir kita ada X dan Y lah. Soalan ini serupa dengan soalan 3. Kita akan menggunakan teknik yang mudah seperti tadi, iaitu
mengenal pasti semua asas dan semua isi kandungan untuk semua log yang diberikan. Jadi di sini kita mempunyai apa? Mempunyai asas 2, isi kandungan B, asas 2, isi kandungan C, asas 4, dan isi kandungan 8B per C. Antara ke-6 sebutan ini, sebutan manakah muncul paling kerap? Jawapannya lah 2. Sebab nombor 2 ini muncul 2 kali. Dan sedangkan kedua-dua maklumat ini sudah mempunyai asas 2, maka kita hanya perlu menukarkan asas untuk soalan saja. Iaitu kita perlu tukar 4 ini kepada 2. Jadi kita boleh tulis apa? Log 8B per C bahagi dengan log 4. Di mana asas mereka ialah 2. Selepas itu, kita perlu menggunakan hukum logaritma untuk mengasingkan bahagian atas ini menjadi beberapa sebutan. Jadi, kita boleh tulis log 8B tolak dengan log C, di mana asas mereka ialah 2. Boleh? Kemudian kita bahagi dengan apa? Log 4 ini boleh ditulis sebagai 2 kuasa 2 dan asas masih ialah 2. Selepas itu, kita perlu asingkan sebutan log ini kepada 2 sebutan. Sebab simbol di antara 8 dengan B ialah darab kan? Maka kita boleh menggunakan hukum logaritma yang pertama. Jadi kita boleh tulis log 8 tambah dengan log B. Asas ialah 2. Boleh? 1 log menjadi 2 log. Dan yang lain kita salin saja. Tolak log C di mana asas 2. Bahagian bawah kita boleh pindahkan 2 ni ke depan. Jadi kita dapat 2 log 2 di mana asas ialah 2. Selepas itu, 8 ini boleh ditulis sebagai apa? 2 kuasa 3 kan? Jadi cikgu tulis di sini sama dengan log 2 kuasa 3 tambah dengan log B tolak dengan log C. Di mana asas mereka ialah 2. Jadi cikgu tulis di sini 2, 2, 2. Per 2 darab dengan apa? 1 kan? Lepas tu, seperti biasa, 3 ini boleh pindah ke depan jadi 3 log 2 tambah log B tolak log C per 2. Dan jangan lupa tulis asas 2 ini. Kemudian log 22 ini boleh ditulis sebagai apa? 3 darab 1 tambah dengan apa? Log 2B dengan log 2C ialah apa? X dan Y. Boleh? Log 2B ialah X, log 2C ialah Y. Jadi kita boleh gantikan X dengan Y ke dalam sini. X tolak Y per 2. Maka jawapan akhir ialah 3 tambah X tolak Y per 2. Sebab keperluan soalannya ialah nyatakan sebutan log ini dalam sebutan X dan Y. Baik, seterusnya kita lihat satu soalan lagi. Diberi bahawa log 7 sama dengan A, ungkapkan dalam sebutan A untuk log A49. Jadi, kita diberikan satu maklumat log 7 sama dengan A dan kita perlu ungkapkan soalan ini dalam sebutan A. Maka kita boleh menggunakan teknik yang sama seperti dalam soalan 3 dan 4. Kita kena pasti semua asas dan semua isi kandungan untuk maklumat dan soalan yang diberikan. Jadi di sini kita ada asas A isi kandungan 7, asas A isi kandungan 49. Antara keempat-empat sebutan ini, sebutan manakah muncul paling kerap? Jawapannya lah A kan? A muncul 2 kali. Jadi A perlu menjadi asas untuk kesemua log di sini. Tetapi maklumat dan soalan yang diberikan sudah mempunyai asas A kan? Maka kita boleh terus menjawab soalan log A49. Dan kita tahu 49 ini boleh ditulis sebagai apa? 7 kuasa 2 kan? Jadi kita tulis log 7 kuasa 2
di mana asas ialah A. Kemudian kita boleh buat apa? Pindahkan 2 ini ke depan. Kita mendapat 2 log 7, di mana asas ialah A. Selepas itu, log A7 sama dengan apa? Log A7 ialah A kan? Jadi kita boleh gantikan ke dalam, kita dapat 2 darab dengan A. Ini merupakan jawapannya. Sebab ia sudah dalam sebutan R. Seterusnya, kita lihat pada soalan B. Kita ada log 7, 343 A kuasa 2. Baik, maklumat ialah log A7 sama dengan A dan kita perlu menjawab soalan ini. Log 7, 343 A kuasa 2. Sama seperti tadi, kita perlu kena pasti semua asas dan semua isi kandungan di sini. Kita mempunyai asas A, isi kandungan 7. Asas 7, isi kandungan 343 A kuasa 2. Antara keempat-empat sebutan ini, sebutan manakah yang muncul paling kerap? Jawapannya apa? 7 kan? Sebab nombor 7 ini muncul 2 kali. Jadi, 7 perlu menjadi asas untuk kesemua log di sini. Namun begitu, ini hanya sebagai panduan sahaja. Jika anda ingin menggunakan A sebagai asas, juga tidak menjadi masalah dalam soalan ini. Anda boleh memilih 7 ataupun A sebagai asas. Kedua-dua asas ini juga boleh menghasilkan jawapan yang sama. Jadi, jika anda ingin memilih 7 sebagai asas, maka maklumat ini perlu ditukarkan asasnya, yaitu daripada A kepada 7. Maka kita gunakan rumus untuk menukarkan asasnya, log 7 per log A, di mana asas ialah 7. Boleh? Sama dengan R. Dan kita tahu log 7 ialah apa? 1 kan? 1 per log 7A sama dengan R. Untuk mencari nilai log 7A kan, kita boleh tukar seperti ini. Yaitu log 7A sama dengan 1 per R. Boleh? Dan untuk kelihatan kemas, ini tulis di sebelah kiri, 1 per R tulis di sebelah kanan. Jadi kita boleh tulis log A sama dengan 1 per R, di mana asas ialah 7. Baik, kita sudah berjaya tukar asas A kepada asas 7. Dan log 7A sama dengan 1 per R. Maka kita boleh menjawab soalan ini. Log 7, 343 A kuasa 2. Jadi, cikgu salin di sini, log 343 A kuasa 2, asas ialah 7 kan? Pertama sekali kita perlu apa? Asingkan sebutan log ini kepada dua sebutan. Sebab simbol di antara 343 dengan A kuasa 2 ni ialah apa? Darab kan? Jadi kita boleh tulis log 343 tambah dengan log A kuasa 2. Di mana asas mereka ialah 7. Kemudian 343 ialah apa? 7 kuasa apa? Kita boleh cuba tekan kalkulator. 7 kuasa 3. 7 kuasa 3 sudah dapat 343 kan? Jadi kita boleh tulis log 7 kuasa 3. Asas ialah 7. Dan tambah dengan apa? Tambah dengan 2 ini pindah ke depan. Jadi 2 log A. Di mana asas ialah 7. Selepas itu, kuasa 3 ni juga pindah ke depan. Jadi 3 log 7 tambah dengan 2 log A. Asas ialah 7. Dan kita tahu log 7 ni sama dengan 1 kan? Jadi kita boleh tulis 3 darab 1 tambah dengan 2 darab apa? Log 7A ni ialah apa? Tadi sudah cari kan? Log 7A ialah 1 per A. Maka kita boleh gantikan 1 per A ke dalam sini. 1 per A. Dan kita dapat jawapan 3 tambah 2 per A. Dan jika boleh, gabungkan dua sebutan ini menjadi satu sebutan. Maka kita dapat 3A tambah 2 per A. Ini sahaja. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka
Dan jangan lupa subscribe saluran Tio Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.